إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Jadi kita bicara masalah haram guna bekah bijana daripada mah dan juga bijana yang dibuat daripada perak. Haram ni sama ada laki-laki dan perempuan. Nah, haram guna bijana mah perak dan juga haram nak taruh, nak simpan, nak buat perhiasan haram. Itu dia. Walaupun bijana mah tu dah seperti apa panggilnya benda yang kecil, benda yang kecil sekalipun tak boleh. Dan juga barang yang kita buat tapung bijana kita tu tembuh, uyuk kita tembuh, nak tapung dengan mah pun tak boleh. Sampai sini. Wala yahrumu ma dubbiba bil fiddah, dan tiada haram barang yang ditapung akan dia akan mah. Tidak haram barang bijana hak kita tapung bil fiddati dengan perak. Nah, bijana kita ni tembuh. Nah, kita ambil perak tapung tepat yang tembuh tadi. Itu makna penampung. Nah, kita buat penampung daripada perak, hak tu tidak haram. Kalau buat penampung daripada emas, haram semata-mata. Itu dia. Illa dabbatan kabiratan, malaikat tampung yang besar. Malaikat buat tampung dengan perak tapi penampung tu besar. Ketika tu haram juga hukum dianya. Tu mana kata illa dabbatan kabiratan, lizinati, kerana perhiasan. Itu dia. Nah, habis kat tu. Jadi hak nak buat penampung hak besar tak boleh. Itu dia. Dia dobik kecil besar ni uruf. Dobik dia dalam tu wadabitus sighari wal kibar. Dan dobik besar kecil besar tu al-urfu ialah uruf. Walau syakka fil kabir, dan jikalau syaklah ia pada besar. Syak pada besar apa ni, fal aslu al-ibahah, tak apa lagi, maka bermula asalnya harus. Itu dia. Nah, habis kat tu. Atau dalil katanya wala yahrumu ma dubbiba bil fiddati illa dabbatan kabiratan lizinati wahdaha. Nak hiasi saja pun tak apa, dengan perak. Au ma'al hajah, ataupun serta dengan hajat. Fatahrumu lima fiha minas sarafi wal khuyala'i, haram bagi barang yang ada padanya
pada dabbatan kabirah, pada penapung yang besar daripada perak tu, minas saraf, daripada berlebih-lebih, wal khuyala, dan khuyala, dan nak bermegah-megah atau diharam. Bi khilafis saghirati li zinatin, menyalahi penapung yang kecil kerana apa? Kerana nak hiasi tak apa lagi. Wal kabir, dan penapung besar tapi li hajatin tak apa. Wasaghir li hajatin, dan yang kecil kerana hajat. Fa innaha, kerana bahasanya tahillu, dah halal ia. Fa innaha, kerana bahasanya as-salasah tu, minas saghirah li zinatin, wal kabir wal kabirah li hajatin, wasaghirah li hajatin tu. Tak apa tu. Habis dah. Wa yahillul mumawwatu bihima. Kalau masalah bijano hak sadu. Bijano hak celup, hak lomo. Lomo dengan perak ke ataupun lomo dengan mah. Ni banyak ni. Orang panggil lomo dengan air mah ataupun perak. Bukan perak, bukan mah, tapi air perak, air mah. Dah sepuluh bekas air tu, dah nampak sinar kuning, tu dia lomo air mah orang panggil. Dah lomo air perak. Tu dia. Nah. Orang panggil apa, celup. Wa yahillul mumawwatu bihima, dan halal, yakni wa yahillu isti'malul ina'i, tadi itu pernah ada. Dan halallah oleh isti'mal, oleh kita gunakan akan ina, akan bijana. Halal kita guna bijana mana? Al mumawwatu, yang dilomor, yang disadur, bihima bil fiddati, bil dhahab wal fiddah, dengan keduanya, yakni dengan mah dan perak. Atau dengan mah dan perak boleh kita nak guna, nak istiqmal bijana hak lomo mah perak. Dan kita jumpa molek bijana ni nampak sinar molek, tu kita nak beli, nak guna boleh. Kalau bijana tu dah pinggir makuk, gelas, sodak, sudu ke apa saja, hak lomo dengan air mah ataupun lomo dengan perak, hak tu halal, boleh kita istiamal. Halal bagi laki-laki, juga halal bagi perempuan. Dan halal nak taruh. Tapi taruh buat gapo dah rugi. Habis kat tu. Ya kadang-kadang ada orang biasa beli taruh. Ada tak? Tak, lemari duk kulak situ. Tadi. Nah. Tengok dalam, yata wa yahillul ina al mumawwatu bihima ay bidh-dhahabi wal fiddah. Itu dia tafsir domeh hima tu. Ai itu dia tafsir domeh hima. Tu dia. Nah. illam yatahassal minhuma syai'un bil ardi. Ya ada dhabit lagi. Dan ayat katanya boleh kita pakai bijana mah, bijana mah pula, bijana yang dilomo air emas, bijana yang dilomokan air perak ni, illam yatahassal minhuma syai'un, jika tidak hasil daripada keduanya, daripada mah dan perak tu oleh suatu bil ardi, dengan sebab layu, ala nari, di atas api, dengan sebab kita betul, dengan sebab kita layu, dengan sebab kita letak di atas api, maka tak hasil. Makna tak hasil makna mana? Maka tak jadi suku dak, mah tubik suku. Tu dia. Patu besi tu tubik suku. Kalau maknanya kalau kita ambil bijana mah, bijana hak disadu, hak yang kita dah celupnya air mah, patu kalau kita layu tu dah air mah tubik duk suku, besi tak suku. Jadi tubik suku-suku dia becek ketika tu haram. Sebab dia masuk dia kata banyak. Herak. Dia masuk dia kata banyak. Dah supa dengan dah orang duk buat cicing bubuh air mah di kuku cicing dah. Dah orang kata setengah tak boleh haram, ada juga.
pakai tosa tu haram. Tu dia. Nah, ada kata setengah sikit ya. Nah, wak kuku ya. Sikit tu dia tengok pula. Nah, kita kata sikit buat kita nak pakai. Nah, dia tengok, dia cek tengok. Kalau kita letak di atas api layu, di atas api kuku dia tu. Dan tu dia tubik suku. Dia apabila dia hacur tu, air mah tu tubik suku, dan lepas tu perak duduk suku. Maknanya ketika tu jadi banyak. Apabila banyak, hukum dia haram. Dan tu serap akar cicing perak, cicing tosa tu. Dah. Ada buah air mah ke apa tu, kita buat perak tentu. Lepas tu orang mengaji kata, orang tengok tak pakai cicing perak, cicing tosa. Dia kuku tu. Walaupun kuku kita kata, ambil di atas jalan ihtiyat. Habis. Jadi bijana al-mumawwah pun, bijana hak jadi lomo dengan air perak, dengan air mah, dengan mah dan perak sekalipun, kalau kita betul di atas api banyak tubik hasil suku-suku, maka haram. Itu dia. Itu mana katanya illam yatahassal minhuma syai'un bil ardi 'alan nar. Jika tidak hasil daripada keluar daripada mah dan perak oleh sesuatu dengan sebab kita layu, dengan sebab layu di atas api. Wa illa, dan jika tidak terhasil dengan bahasa hasil daripada keluar dan mah dan perak tu haram ia. Itu dia. Habis kat tu. Itu dia. Habis masalah guna bijana emas dan perak. Faslun, ini suatu pasal dalam dia kata fi khisalil fitrati, pada bahagian fitrah juga. Nak bersih. Tadi sebab tu dia Islam ni dia bersih. Bukan Islam ni cemar dah. Islam dasar mula-mula tu bersih, fitrah. Itu dia. Habis. Dia kata yusannus siwaku. Jadi kita nak bicara masalah bersugi. Masalah bersugi. Sugi gigi ni. Itu dia. Sunat hukum dia. Nak takdir gini, tak apa. Faslun ay fi bayanis siwaki. Pada nak menyatakan siwak. Sugi ni besar. Tapi nak lekat mana kita dah? Mudah raik, mudah hilang. Cuma kita ambil anung lah bergigi, tu dia masuk dia kata sunat juga. Sebab dia hasil sunat juga tu pun. Yusannus siwaku, disunatkan akan siwak, disunatkan akan bersugi. As-siwak mana alistiyak, mana bersugi. Dan disunatkan akan bersugi fi kulli halin, pada tiap-tiap kelakuan. Sugi ni sunat semua. Kau duduk sunat, diri sunat, bangun tidur sunat, belum nak tidur pun sunat. Nak baca Quran sunat, nak mengaji sunat, nak semaya sunat. Nak tiap-tiap kelakuan sunat bersugi ni. Hukum dia sunat bersugi. Malaikatnya bagi orang yang puasa selepas daripada gelincir matahari, tu makruh. Lain pada tu sunat. Itu hukum dia. Yusannus siwaku, disunat akan bersugi fi kulli halin, pada tiap-tiap kelakuan. Dalam lil ahadithil kasirah,
kerana hadis yang banyak asyahirati fihi yang masyhur ia hadis tu padanya pada asiwak pada sugi ni. Tu dia habis. Nah, walau akala najisan, jikalau makanlah ia akan najis, makan najis, ini wajabat izalatu dusumatihi bisiwakin, wajib oleh menghilangkan lemuk najis bisiwakin dengan sugi au ghairihi ataupun lainnya lain pada sugi. Kalau orang tu makan najis, wajib atau bersugi. Tadi hari dusu matihi lemuknya ni bukan jadi kahait ni, bukan najis hak yang lekat pada gigi tu, wajib hak tu kena buat. Ketika tu wajib lah. Tu dia. Habis dah. Dan juga saat dia kata yusanu dah, sunat sugi ni pada tiap-tiap kelakuan. Ada juga ketika yang jadi muakkad, yang jadi tutup kuat bersugi ni. Itu dia. Wa yata'akkadu, dan jadi sunat muakkad. Nah, sugi jadi seapa martabat sunat yang muakkad, yang ditutup kuat. Bukan sunat biasa dah. Sunat bersugi ni hak jadi muakkad lil wudu'i, kerana wudu, kerana nak mengambilkan wudu. Tu dia. Qiyas di atas wudu at-tayammum. Sebab tu dalil kata wat-tayammumi, dan tayammum. Nak tayammum pun sunat juga bersugi. Tu dia. Nak ambil air semaya sunat bersugi. Tu dia. Kalau kita ikut Pakistan tempat ambil air semaya, tempat wuduk tu ada sugi. Guling ada. Boleh sugi untuk sunat nak ambil wuduk basuhlah. Tu dia. Molek kita sendiri, molek awak kita. Hak tu lekor cek awak semua tu. Tapi nak basuh juga sugi tu pun main gonyoh mata tak basuh teruk juga. Tu dia. Ni orang panggil ketika sunat muakkad lil wudu. Wassalati, ataf pada kata wudu. Sunat jadi sunat muakkad juga. Tu wassalah. Tu dia. Dan jadi sunat muakkad kerana semaya. Yani li iradatis salah tadi itulah, kerana menghendaki semaya. Apabila kita nak semaya, maka sunat akan sebagai sunat muakkad dan kita bersugi. Tu. Nak sugi bila ni? Li kulli ihramin, inda kulli ihramin, di sisi tiap-tiap nak takbiratul ihram. Apabila kita nak takbir, duduk berdiri syiak dah lah. Makna gitu. Kita bangun berdiri syiak dah, duduk lesah syiak dah, ambil sugi gonyoh sebelum daripada takbir. Takbir tak boleh dah lah. Itu dia. Dalam walau linaflin, dan jikalau semaya itu sunat sekalipun, wasajdati tilawatin, ataupun sujud tilawah. Nak sujud tilawah, kita duk baca di luar semaya, dan baca ayat sejadah, dan sujud ia ada 14 tempat di dalam Quran ni, ada 14 tempat yang disunat kita sujud tilawah. Sujud kerana baca ayat sejadah. Bawa baca sudah, nak sujud, kita sugi dulu, berah, takbir, Allahu Akbar, sujud sejadah, sunat tu. Au syukrin, ataupun kita nak sujud syukur. Sujud syukur ni apabila seorang itu mendapati nikmat. Dia boleh nikmat besar-besar, nikmat yang tak pernah dapat munculnya, sunat dia sujud syukur. Dapat alhamdulillah sujud syukur. Nak sujud syukur tu sunat juga dia bersugi. Tu dia. Boleh anak, boleh bini, boleh gapo, boleh harta, boleh muga tu, boleh muga ni, sunat sujud syukur. Tu dia. Nampak? Tapi apa ni, nikmat yang besar. Nikmat yang besar. Habis kat tu. Dah.
Wa in kana faqidat tahuraini, dan jika adalah orang yang luput dua tahur sekalipun. Nah, dia semaya tapi tak ada air semaya dah, sebab tak ada dua tahur ni, tak ada air, tak ada air, tak ada tanah nak tayamum. Itu dia. Walam yataghayyar famu, dan jika tidak berubahlah boleh mulutnya sekalipun. Mulut tak berubah ni. Nah, mana misal lagi data dia semaya sunat. Sudah nak semaya pula, ronyah pula, sugi pula sunat. Itu dia. Tu awistaka lil wudu'i, dan ataupun dia bersugi kerana wudu, wa qarubal faslu, dan hampirlah oleh perceraian. Tak lama saat ni ambil wudu nak semaya pula, ataupun ambil wudu pula sunat pula bersugi. Lil khabaris sahih, kerana ada khabar hadis yang sahih, rakaatani bisiwakin, 2 rakaat dengan kita bersugi ni, khairun min 70 rakaatan bighairi siwakin, lebih baik, lebih banyak pahala dia daripada 70 rakaat dengan orang yang tak bersugi. Allahu Subhanahu rugi pasal apa? Pasal rugilah dengan kelebihan ni. Orang hak bersugi ni nak semaya dengan orang tak bersugi, lebih orang bersugi 70 kali ganda. Patut supaya juga orang pakai serban. Orang pakai serban dia semaya dengan orang yang pakai kopiah saja tak semaya, tak semaya, dan lebih orang pakai serban 70 ganjaran. Rugi sebab tu nak pakai sokmo ke serban. Nak semaya pakai serban, nak semaya pakai serban. Tadi tak kira semaya apa-apa pun. Nah, lebih orang pakai serban, lebih orang yang bersugi. Malu pakai, malu pun. Tadi nah, malu anu boleh ganjaran kita. Jangan kita buat jadi rugi kita. Nah, kita buat labur semua. Kita kira pisah mehak labur. Pokok nego dah. Orang menega ni dia kira nak jual diri dia cek dulu, kalau ada 100 token dia cek, walaupun sama pun dia jual mahal. Sebab nak ke labur. Tak kira ke? Hari 70. Hanu 70 2 stan. Hanu 70 5 stan. Hanu 70 50 stan. Hanu 70 stan. Hanu 71. Jual 1 walaupun skop pun. Nak ke labur. Jangan rugi masa sejam pun tak apa, cari harga tu. Nak sebab apa? Nak kelabur. Bagi kita tahu dah dia buat mana dia. Dah. Mik akannya pun tak apa. Dah ada sugi sama tara. Dia cari akannya kot tu. Nah, tu dia. Nah, suban. Rugi sebab tu lebih dia. Rakaatani bi siwakin khairun min 70 rakaatan bi ghairi siwakin. Tu dia habis kat tu. Habis tu kan semaya. Wa iradati qiraatil qur'ani. Ni atas lagi, atas pada kata wudu. Wa yata'akkadu, dan jadi sunat muakkad juga. Bersugi ni li iradah, kerana mahanaki nak baca Quran. Nak baca Quran ni sunat bersugi. Walaupun mulut kita ni tak berubah lagi sekalipun, tak berbusung, sunat bersugi. Dia bersugi ni kelebihan dia banyak. Setengah daripadanya cergah, cerdik, tambah fikiran. Dan juga orang rajin bersugi ni Allah Ta'ala cerah mata dia, cerah mata. Mata dia cerah. Itu dia. Orang bersugi ni, kalau orang tak bersugi lemak, benuk, moyuk. Bangun tidur pun tak bersugi, bangun tidur pun tak bergigi, moyuk ngah tu. Bangun cakap-cakap, hidup pula dah ambuh benuk. Bukan benuk dah, bos orang balaga al benuk. Kan lebih benuk tu. Tu dia. Habis. Wal hadithi, atas pada kata Al-Quran, iradati qiraatil hadis, nak baca hadis. Dan nak baca hadis, nak mengaji hadis.
Sunat bersugi. Ni dia siapa martabak sunat muakkad. Ni siapa pada martabak sunat muakkad. Itu dia. Wa zikri, atas lagi pada Al-Quran ni, dan ketika menghendaki zikir. Nak zikir ni. Buat tu baik rasa berang gedang tak dapat. Seluk kali yang kedua pula tu baik sugi. Berang. Afdalu zikri la ilaha illallah. Boleh. Itu dia. Habis kata. Tu wasfiraril asnani. Ni atas pada kata al-wudu' lah. Atas sana lagi. Itu dia. Wa yata'akkadu, dan sunat muakkad. Dan sunat dan jadi sunat muakkad bersugi ni li iradati lisfiraril asnan, kerana kuninglah oleh gigi kuning. Sunat ni tu ni muakkad tutup kuat ni. Kuning dah tak saya rosak lagi tu pun ambuh tu, saya di mana tak tahu. Jadi gigi mah. Jangan siapa angkat tu teruk daah tu. Ngopak lalak hari selalu dah. Jangan sunat muakkadnya di sisi kuninglah oleh gigi. Tapi ya jenis gigi kuning tu, hak tu tak ada, hak tu biasa dia hak tu. Tu dia. Dia bukan mana ispiralil asnan ni, mana bukan jadi kaedah. Murak sini makna berubah mulut. Sama ada kuning gigi tak kuning, kita kira asal berubah, maka sunat muakkad lah di sisi berubah mulut. Wa dukhulil baiti, dan sunat juga ketika masuk rumah. Itu dia. Ketika menghendaki masuk rumah. Tu dalam ada wasfirul asnan, yakni taghayyuraha wa illam yataghayyar famuhu, yakni berubah gigi, dan jika tak berubah lah oleh mulutnya sekali pun tak apa. Sebab tu jadi mana isfirat ni laisa biqaidin, bukan di kaedah, cuma murad situ berubah mulut. Wa inda dukhulil bait, dan di sisi masuk rumah, ai al-manzili, tempat kediaman. Dia wa yasihu an yurada bihi al-ka'bah id yata'akkadu li dukhuli kulli masjid. Jadi takkid, jadi sunat muakkad juga di sisi nak masuk tiap-tiap masjid. Wal qiyami minan naumi, dan sunat juga bersugi dan sebagai sunatnya muakkad, dan di sisi bangun daripada tidur. Kenapa? Li annahu yurithu taghayyura. Kerana bahasanya bangun pada tidur ni membawa kepada berubah mulut. Tidur ni membawa kepada berubah mulut. Tidur kan, bangun tidur sunat. Tak kira lah tidur qailulah kan, tak tidur malam kan. Tu apabila bangun sunat sebagai sunat muakkad, dan kita bersugi. Kita bersugi. Maknanya gosok gigi. Dia belakang lagi lah. Nak sugi tu, sugi dengan gapo alat dia belah mana. Dia ada alat belakang juga ayat tu. Cuma juga ayat dia masa sunat sugi ni. Wal qiyami minan wa iradatin naumi, dan di sisi menghendaki tidur. Tidur ni jaga orang nak buat, kan ada banyak orang buat lagi. Nak tidur tu kena bersih juga gigi. Tu ronyah gigi molek. Tu dia. Tu wa iradatin naumi. Kerana apabila kita rosak gigi ni waktu tidur ni, tak jadi sangat dah hak basi dah. Nak basi mana nak dia? Basuh cuci dah. Orang nak dah basuh beras cuci payah basi lagi. Tu dia. Habis. Walikulli halin, dan tiap-tiap kelakuan. Jadi dalam takdir dia wa yata'akkadu aidan, dan jadi sunat muakkad pula
Jadi sunat muakkad juga likulli halin, bagi tiap-tiap kelakuan. Kelakuan mana? Taghayyaru fihil famu, yang berubahlah pada, ya taghayyaru fihil famu, yang berubahlah padanya, pada tiap kelakuan itu al famu, oleh mulut. Apabila berubah mulut, maka jadi sunat muakkad. Ubah mulut lah. Mulut kita kena carik dulu, kena. Berubah. Padahal ni mulut kita dah sama dah. Sebab tu je azam mudah sikit sini ni. Lama tu berubah mulut siap. Berubah mulut ni mana berubah angin bau mulut dia. Yataghayyaru fihi al-famu ay rihul fami. Berubah padanya oleh bau mulut. Apabila bau mulut tu jadi sunat muakkad, kita bersugi. Itu dia. Habis kata. Dia kata wa yuqrahu lis-shaimi ba'da zawali, dan makruh, yuqrahu, dan dimakruhkan dia akan as-siwak, akan bersugi ni ada tempat makruh. Bagi siapa? Lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa. Bagi orang yang berpuasa, dia makruh bersugi. Bila kata makruh tu takluk ba'da zawali, kemudian daripada gelincir matahari. Makna lepas subuh makruh dia bersugi. Dan lepas pada subuh ni makruh dia bersugi ba'da zawal. Kalau belum pada zawal, belum daripada zuhur, boleh dia bersugi sunat. Apabila lepas daripada zuhur, makruh. Sebab apa makruh mak? Apa tadi? Apa? Makruh. Makruh orang puasa, dia gosok gigi lepas dah zuhur. Dia. Sebab dia menghilangkan bau mulut. Beruh gigi ni dia hilang bau mulut. Apabila hilang bau mulut, makruh. Kerana makruh? Sebab dalam hadis kata bau mulut orang yang berpuasa atyabu indallah min rihil miski, lebih kasihlah oleh Allah Ta'ala, dan di sisi Allah Ta'ala tu lebih harum daripada baunya kasturi lagi. Makna lebih orang puasa bau mulut dia tu busuk, bau mulut orang puasa tu ada ganjaran. Apabila kita pergi buai, gosok buai bau tu, jadi habis kelebihan tu. Sebab tu hukum dia makruh. Tu dia. Sini ni ada khilaf ni, ada khilaf. Kata setengahnya Imam Nawawi kata kan, Imam Nawawi ni tak makruh dak ba'da zawal. Sugi tak ada makruh bagi orang puasa walaupun gelincir matahari. Sebab apa? Sebab bau mulut orang puasa ni bukan bau pada mulut, ia bau daripada perut yang kosong, yang tak ada makan ni, perut telah tubik ke mulut. Walaupun kita bersugi, kita beruh gigi sekalipun, dia tak hilang bau tu. Sebab bau tu bukan asal pada mulut, asal pada perut yang kosong. Maka tu dia kata tak makruh dak. Tetapi kebanyakan ulama kata makruh. Makruh. Nah, kita tak usah kaca. Lepas pada gelincir matahari tak usah beruh gigi. Dalam katanya wa in ihtaja ilaihi, dan jika berhajatlah ia as-saim ilaihi ila siwak sekalipun, walaupun dia berhajat nak bersugi sekalipun. Sebab apa berhajat? Litaghayyurin, kerana kedatangan, kerana berubah yang kedatangan, litaghayyurin hadatha fi famihi, kerana berubah yang kedatangan pada mulutnya.
min ghairi saum li ajli ghairi saum, ka an kana setia tidur bangun tidur tak sunat lah. Au akala zarihi karihin nasian, ataupun dia makan yang mempunyai bau yang keji, hal kat dia makan tu nasian, dia makan tu masa puasa tapi dia makan tu lupa, klik zuhur tu nampak ada bau dan nampak ada benda keji ke apa, dia tu hutang makan hutang, dia terlupa lah. Lupa dia puasa makan tak apa, lepas tu nak sugi tak usah sugi. Sebab apa katanya yukrahu ila li'annahu kana bahasanya yuzilul khulufal matlub baqa'uhu, menghilangkan akan bau mulut yang ditutup oleh kekalnya. Ya moleknya bau mulut orang puasa ni bau situ. Fa innahu 'indallah atyabu min rihil miski, kerana bahwasanya khuluful matlub ni, bau mulut ni hak yang ditutup ni, indallah di sisi Allahnya atyabu, terlebih harum, min rihil miski, daripada bau kasturi lagi. Tu dia. Habis kata dia. Tu kelebihan dia. Lepas tu nak hasil nak sugi ni belah mana hasilnya hak sunat sugi ni belah mana alat dia nya. Dia kata wa yahsulu bi kulli khashinin illa illa asba'ahu. Sekat dulu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma razukna uluman nafi'a rizqan tayyiban wa halalan wa amalan salihan wa taqabbal amrahum ya arhamar rahimin.